Okey. Penjelasan. Indra Mahkota. Okey. Oh, okey. Terima kasih. Datuk Ketua, saya agak berminat dalam sesi memberi penerangan ini sebab saya juga membangkitkan perkara yang hampir sama. Saya bersetuju dengan Timbalan Menteri Mohamad Timbalan Menteri kata cadangan untuk mewujudkan negara rakyatnya berperdana tinggi. Kita sokong dan memang kita tunggu. Tapi Timbalan Menteri tidak menyebut syarat dia. Syarat untuk mencapai negara berperdana tinggi. Itu perkara yang sekarang kita hadapi, dilema dia sebab dia mensyaratkan kena 3 tahun berturut-turut pertumbuhan 6%. Itu yang disebut berkali-kali, kebimbangan pihak bank negara pun bimbang atas perkara yang digariskan itu takut tidak dicapai. Tak apalah, kita tahu yang pertumbuhan sekarang tak pernah lagi melepasi angka 5.8. Tak pernah sekali pun. Jadi syarat itu saya rasa patut juga yang berhormat Timbalan Menteri sebut kita berusaha untuk mencapai tahap yang syarat kata 6% pertumbuhan. Selain pada itu saya nak tanya, apakah pandangan yang berhormat atau bersetujukah yang berhormat dengan saya dengan 251 bilion peruntukan tertinggi, ya, yang sebelum pada ini 230 dan sebagainya, melepasi angka 200 bilion setahun. Sekurang-kurangnya untuk 3 tahun sepatutnya kita telah pun mencapai negara rakyatnya berperdana tinggi. Sebab dari segi logik peruntukan sebesar itu dengan rakyat 29 juta, seharusnya kita telah pun mencapai impact ataupun akumulatif negara berpendapatan tinggi. Sepatutnya, tapi tidak berlaku sebab kita ada kekangan pertumbuhan. Yang ini saya rasa Yang Mohd Menteri faham pasal benda ni. Cuma nak bersetuju atau tidak itu pulang pilihan Yang Mohd Menteri. Dan satu lagi saya nak tanya, angka yang menteri yang portfolio yang sama dengan Timbalan Menteri, Yang Mohd Timbalan Menteri, pada tahun lepas saya ingat lagi waktu yang sama juga tahun lepas pihak menteri memberi perakuan terdapat kesilapan dari segi statistik yang dikatakan dalam takrifan income disparity tadi, dia kata dengan izin disebut tahun lepas dia sendiri membuat pembetulan selepas 2 minggu pembentangan belanjawan. Dia membuat pembetulan, dia kata ada angka 293,000 lagi yang tertinggal, yang tercicir, tidak dimasukkan dalam statistik kumpulan SASA, iaitu kumpulan di bawah garis kemiskinan. Itu disebut dan diminta supaya diambil kira jumlah itu pada tahun lepas. Adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri maksudkan jumlah 293,000 telah pun tiada ataupun diselesaikan? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Indra Mahkota. Saya memang akurlah setuju dengan apa yang dikatakan tadi bahawa 6% ini adalah unjuran kita. Tapi kalau kita tengok penggal yang terakhir tahun lalu kita 5.1%. Dan penggal pertama kita adalah 4.7%. Puratanya 5.1%. Baik, ini kadang-kadang tak boleh kita terlalu jamin kerana gelora ada keadaan ekonomi dunia. Dan baru-baru ini kita tengok kita dihadapi dengan harga kelapa sawit yang semakin menurun. Maka kita tengah cari bagaimana kita nak mengharmonikan harga ni supaya dia punya penurunan itu tidak memberi kesan kepada institusi-institusi keusahawanan yang boleh menggugat kestabilan ekonomi negara. Maka ini adalah suatu yang di luar jangkaan ataupun kawalan kita, melibatkan penawaran dan permintaan. Suasana Amerika Syarikat, Eropah, di mana consumerization-nya semakin tertekan. Maka dalam keadaan begini, sustainability kita, kemampanan kita untuk mencari growth GDP yang 5 hingga 6% adalah sasaran kita. Kita berdoa bahawa kita pada 2020 boleh sampai sasaran, kerana ukuran yang kita gunakan untuk negara maju diambil daripada ukuran World Bank, di mana dia kata mesti lebih kurang RM50,000 Malaysia. Kalau ukuran kita tengok indeks kualiti hidup kita, mungkin kita ada ukuran dan definisi kita sendiri. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua ni saya habiskan. Yang Berhormat Kuala Selangor boleh sabar? Okey. Yang kedua tadi dalam program sebelum yang kedua, boleh tak buat cadangan macam ni? Oleh kerana kita ada tersasar sedikit, boleh tak kerajaan atau Kementerian Berhormat
buat pengumuman. Oleh kerana kita belum lagi mencapai tahap yang disyaratkan untuk mencapai negara berpendapatan tinggi pada tarikh yang ditentu atau target itu, kita anjakkan sikit sasaran tu, mungkin kita lewat 5 tahun ke, ataupun kita mungkin ada sasaran lain. Boleh buat pengumuman. Terima kasih. Indra Mahkota sekarang, saudara Indra Mahkota menarik saya ke dalam satu perbahasan untuk mencari kemenangan, bukan berniat untuk menjanakan perjuangan negara. Maka saya tidak akan jatuhlah, okay, dalam perangkap yang telah ditaburkan. Maka saya habiskan Kuala Selangor, izinkan. Maka kepada Yang Berhormat Indra Mahkota, beberapa golongan tidak boleh dimasukkan dalam e-kaset kerana proses pendaftarannya mengambil permasalahan-permasalahan birokrasi. Ada yang dia perkenalkan komputer di mana pendaftarannya boleh dibuat melalui online. Tapi ada golongan yang tiada komputer. Kita memerlukan tenaga manusia di peringkat akar umbi untuk memasukkannya. Maka kohort 2008, kohort 2009, kohort 2010, 11. Pada peringkat awalnya fasa 1 sudah habis dibuat dan dimasukkan. Tapi 200 lebih ribu itu tetap akan dimasukkan kerana kita buat mesyuarat setiap bulan mengenai updating, mengemaskinikan data, kerana tujuan dan niat kerajaan adalah membantu setiap yang layak. Wajib mesti bantu. Itulah denyutan Kerajaan Barisan Nasional.